Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan perbezaan dan persamaan sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan bagi subjek EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Saya Umar bin Muhammad Romzi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang pertama, kita berkenalan dulu berkenaan dengan sistem pendidikan di Malaysia. Baik, sistem persekolahan sebelum merdeka boleh juga disebut sebagai sekolah-sekolah yang wujud sebelum negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dan sistem pendidikan ataupun sistem persekolahan pada ketika itu dikawal sepenuhnya oleh pihak penjajah British. Sistem pendidikan pada waktu ini lebih kepada kepentingan politik pihak penjajah itu sendiri, bukan bagi kebaikan rakyat tempatan, iaitu bagi rakyat Malaysia. Satu sistem vernacular yang tidak seragam di mana rakyat dibahagikan mengikut kaum, kepentingan dan fungsi ekonomi mereka sendiri. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri sistem persekolahan pada waktu itu. Sistem persekolahan pada ketika itu dibahagikan kepada 4 kategori yang telah diwujudkan. Yang pertama, sekolah Melayu untuk orang Melayu, sekolah Cina untuk warga Cina, sekolah India untuk warga India dan sekolah Inggeris bagi anak-anak penjajah Inggeris pada ketika itu. Sekolah-sekolah yang didirikan adalah mengikut kaum dan mengikut budaya mereka masing-masing. Di sekolah ini juga mereka menggunakan bahasa penghantar yang berbeza mengikut kaum mereka sendiri. Contohnya, sekolah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan mereka di sekolah, bahasa Cina menggunakan bahasa mereka, bahasa Tamil menggunakan bahasa mereka dan bahasa Inggeris menggunakan bahasa penjajah mereka. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada perkembangan sistem pendidikan negara sebelum dan selepas merdeka. Apa yang anda tahu berkenaan dengan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka? Jadi, jom sama-sama kita lihat. Dalam beberapa tahun menuju ke arah kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu dasar pendidikan pelajaran kebangsaan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan telah termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang telah menghasilkan laporan Abdul Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran tahun 1961. Kemudian, sebuah jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 bagi mengkaji semula dasar pendidikan dengan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat. Laporan jawatankuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Jadi sistem pendidikan di zaman penjajah telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan juga perpaduan negara. Sistem pendidikan berkenaan kemudian mengekalkan tumpuan taat setia kepada pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekankan semangat pembangunan rakyat tempatan. Jadi, sistem ini mungkin secocok dengan tanah Melayu yang terjajah, tetapi apabila tanah Melayu sudah merdeka, ia sudah tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jadi, langkah-langkah yang diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri. Baik, sekarang kita akan melihat dasar-dasar pendidikan kebangsaan sebelum merdeka. Yang pertama, kita ada Penyata Barnes tahun 1950, Laporan Fen Wu dan juga Ordinan Pelajaran tahun 1952. Baik, pada bulan Ogos tahun 1950, satu jawatankuasa yang diketuai oleh L.J. Barnes telah ditubuhkan bagi mengkaji sistem pendidikan di Tanah Melayu. Jadi, dia mencadangkan semua sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan serta digantikan dengan satu saja sekolah, iaitu sekolah kebangsaan untuk menggabungkan kesemua kaum ini.
Jadi, sekolah ni dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum dan juga keturunan. Jadi, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar yang utama di sekolah. Kita tak menggunakan bahasa Tamil, tak menggunakan bahasa India, tapi mereka LJ Barnes mencadangkan supaya menggunakan bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah dan juga ke atas. Dan yang terakhir, semua murid diberi pelajaran secara percuma di sekolah rendah selama 6 tahun. Baik, kita beralih kepada laporan FAMU. Pada tahun 1951, satu jawatankuasa ditubuhkan oleh kerajaan bagi kaji balik kedudukan sekolah Cina dan diketuai oleh Dr. W.P. Fan dan Dr. Wu Teh Yao. Jadi, cadangan laporan Burns telah ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka ni akan tergugat. Jadi, sekolah Cina dikekalkan, tetapi kurikulum adalah berdasarkan latar belakang tempatan itu sendiri. Maknanya pada ketika tu kaum Cina menentang apa yang laporan Barnes tadi cadangkan, dan dia mohon supaya sekolah Cina ni dikekalkan, dan akhirnya sekolah Cina tu dikekalkan dan menggunakan bahasa Melayu dan menggunakan sistem pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya menyokong konsep penggunaan 3 bahasa sebagai bahasa pengantar supaya perpaduan di antara kaum tidak terjejas. Jadi, berdasarkan laporan FAMU ni, dia minta supaya penggunaan bahasa bagi sekolah-sekolah mengikut kaum ni, mereka mengekalkan bahasa yang mereka gunakan. Tetapi, cadangan itu telah ditolak oleh UMNO pada ketika itu kerana itu tidak menguntungkan orang Melayu itu sendiri. Baik, seterusnya kita tengok pada Ordinans Pelajaran tahun 1952. Pada September tahun 1952, satu lagi jawatankuasa penasihat pusat telah ditubuhkan bagi mengkaji laporan Barnes dan juga laporan FAMU. Jadi, ini kaji balik laporan yang telah FAMU buat dan juga laporan yang Barnes telah buat. Jadi, jawatankuasa ni telah mengesyorkan beberapa cadangan yang kemudiannya diluluskan oleh Ordinans Pelajaran tahun 1952. Jadi, penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Pelajaran selama 6 tahun dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah rendah dilaksanakan sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh Barnes. Dan sekolah Cina dan juga sekolah Tamil tidak termasuk dalam konsep sekolah kebangsaan. Jadi, pada ketika tu, sekolah Cina dan sekolah Tamil ni tidak termasuk dalam sistem sekolah kebangsaan biasa. Jadi, Ordinans Pelajaran tahun 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana tentangan masyarakat Cina dan India, kekurangan kewangan dan juga ancaman pengganas komunis. Okey. Tadi kita dah lihat dasar pendidikan kebangsaan sebelum merdeka. Sekarang kita akan tengok pula berkenaan dengan dasar pendidikan kebangsaan selepas merdeka. Jadi, apa yang ada selepas merdeka dicapai oleh negara Malaysia pada tahun 1957? Baiklah, yang pertama kita ada dasar pendidikan negara. Yang kedua kita ada laporan Abdul Razak tahun 1957. Yang ketiga kita ada laporan Abdul Rahman Talib tahun 1960. Yang keempat kita ada Akta Pelajaran tahun 1961. Yang kelima kita ada laporan Aminuddin Baki tahun 1964. Dan yang terakhir kita ada Akta Pelajaran tahun 1996. Baik, yang pertama kita tengok dasar pendidikan negara. Sebelum merdeka, 5 jenis sistem persekolahan yang telah terasing telah wujud pada ketika itu. Sejak tahun-tahun 1946, British sedar bahawa satu sistem bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum, terutamanya kaum Melayu, Cina dan India. Dan rancangan ini terbukti dalam rancangan Chessman yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Usaha-usaha telah dilaksanakan sebelum negara mencapai kemerdekaan sehinggalah berjaya mencapai kemerdekaan. Jadi, dasar pendidikan yang diusahakan adalah lebih bertujuan untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan penting bagi membentuk negara yang lebih stabil, bersatu padu dan juga progresif. Baik, seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan laporan Abdul Razak tahun 1957.
Baik, laporan Abdul Razak telah ditubuhkan pada 30 September tahun 1955 bagi mengkaji Ordinans Pelajaran tahun 1952 dan laporan ini dipengerusikan sendiri oleh Datuk Abdul Razak Hussein pada ketika itu. Jadi di antara laporan-laporan Razak ni dia mengandungi 3 bahagian. Yang pertama berkenaan dengan sekolah rendah. Jadi sekolah rendah ni dibahagikan kepada sekolah rendah kebangsaan SRK yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan sekolah jenis kebangsaan SRJK yang menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa penghantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Dan murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibunda mereka jika terdapat lebih daripada 15 orang murid yang nak belajar tentang bahasa tersebut. Dan guru-guru yang terdiri daripada pemegang CJ Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa selama 2 tahun. Seterusnya kita akan lihat bahagian yang kedua, iaitu berkenaan dengan sekolah menengah. Sekolah menengah pula dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sekolah menengah rendah 3 tahun dan sekolah menengah atas 2 tahun dan juga pra-university 2 tahun. Jadi satu jenis sekolah menengah sahaja yang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai satu mata pelajaran yang wajib. Dan sekolah menengah ni terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan pembelajaran yang sama. Jadi bagi masuki sekolah menengah, dia mesti lulus peperiksaan sebelum memasuki sekolah menengah. Kalau macam zaman kita pada hari ini, kita akan tengok nak naik sekolah menengah, ada ambil UPSR ataupun peperiksaan UASA dan sebagainya. Macam itulah pada zaman tu. Dan bahagian yang ketiga iaitu berkenaan dengan sistem peperiksaan yang ada dalam laporan Abdul Razak. Baik, sistem peperiksaan bagi sekolah menengah rendah, peperiksaan di peringkat tahun 3, peperiksaan bersama dan mesti lulus CJ rendah pelajaran, iaitu SRP. Zaman ni lah yang adanya orang kata SRP ni, CJ rendah pelajaran bagi memasuki sekolah menengah atas. Yang kedua, sekolah menengah atas, peperiksaan bersama di tingkatan 5 untuk memperolehi CJ Persekutuan Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Kalau kita hari ni kita dah SPM lah kalau sekolah menengah atas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi pada ketika itu dia dipanggil sebagai CJ Persekutuan Tanah Melayu, yang mana CJ ketika itu sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate. Okay. Dan yang terakhir iaitu pra-university, yang mana peperiksaan di pra-U tahun kedua untuk memperolehi CJ Tinggi Pelajaran STP untuk memasuki universiti. Dan semua benda ni telah diluluskan pada tahun pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinans Pelajaran tahun 1957 sebelum merdeka. Jadi sebelum merdeka. Jadi laporan ni menerima banyak tentangan orang Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Manakala masyarakat Cina berasa sesetengah cadangan yang diberi dalam laporan Razak ni dikatakan mengabaikan pendidikan bahasa Cina. Baik, seterusnya kita akan tengok pula berkenaan dengan laporan Abdul Rahman Talib tahun 1960 selepas daripada laporan Abdul Razak 1957. Jadi dalam laporan Abdul Rahman Talib tahun 1960, satu jawatankuasa penyemak pelajaran telah ditubuhkan pada tahun 1959 untuk mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak yang dibuat tadi tu serta langkah-langkah mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Dan laporan ini diketuai oleh Abdul Rahman Haji Taib. Jadi bagi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Dan peperiksaan awam diadakan dalam bahasa Melayu serta semua calon mesti lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Seterusnya berkenaan dengan kenaikan automatik. Okey. Kenaikan automatik bagi kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan juga semua sekolah menengah bantuan kerajaan.
Dan peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik, iaitu 6 tahun di sekolah rendah dan 3 tahun di peringkat sekolah menengah, dan pelajaran secara percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa penghantar, tanpa mengira kaum dan sebagainya. Dan yang terakhir iaitu bagi mata pelajaran akhlak, murid yang beragama Islam dia akan mempelajari subjek pendidikan Islam, dan murid yang bukan beragama Islam mereka akan mempelajari subjek pendidikan moral. Baik, seterusnya iaitu Akta Pelajaran tahun 1961. Syur-syur ataupun cadangan-cadangan daripada laporan Abdul Rahman sebentar tadi telah digubal menjadi Akta Pelajaran tahun 1961. Semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah, sama ada SJC ataupun sekolah kebangsaan biasa, sekolah tamek, guna kurikulum yang sama. Jadi bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Dan umur yang minimum bagi meninggalkan sekolah sekurang-kurangnya pada umur 15 tahun pada ketika itu. Baik, seterusnya berkenaan dengan laporan Aminuddin Baki tahun 1964. Pada September tahun 1955, Encik Aminuddin Baki telah terlibat dalam satu penyediaan laporan pendidikan razak. Masa penyediaan laporan penyerta razak tadi tu, Encik Aminuddin Baki ni telah terlibat. Dan pada tahun 1960 pula, beliau telah dipilih sebagai salah seorang ahli jawatankuasa penasihat dalam menyiapkan laporan Rahman. Jadi berdasarkan daripada laporan Aminuddin Baki, sistem pendidikan aneka jurusan bagi sekolah menengah rendah telah dimulakan pada tahun 1965 untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang telah dimansuhkan. Jadi semua pelajar yang tamat pelajaran sekolah rendah selama 6 tahun ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke tingkatan 1 atau kelas peralihan untuk meneruskan pelajaran sekolah menengah selama 3 tahun lagi. Pendidikan aneka jurusan ini disediakan sebabnya yang pertama, pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah pada 15 tahun. Yang kedua, perlu menyediakan pelajar menjawab awam yang sesuai setelah mereka tamat pelajaran. Yang ketiga, menyediakan peluang pelbagai jenis pekerjaan apabila mereka tamat pengajian berdasarkan bakat dan kebolehan mereka. Sebab tu lepas daripada tahun 6, mereka ditawarkan lagi 3 tahun sehingga mencapai umur minimum 15 tahun supaya mereka ni dapat dilihat bakat mereka dan membantu mereka selepas mereka dah habis sekolah nanti. Yang keempat, boleh mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga manusia yang berkemahiran untuk memenuhi kehendak tenaga kerja negara. Baik, seterusnya kita akan melihat pada Akta Pendidikan 1996. Okey, apa itu Akta 1996? Akta Pendidikan 1996 dikenali sebagai Akta 550 yang mana bertujuan untuk memansuhkan Akta Pelajaran 1961. Jadi pada dasarnya Akta Pendidikan 1996 ni telah menggubah undang-undang baru berkenaan dengan pendidikan maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Jadi matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh FPK dijangka dapat capai satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama kurikulum kebangsaan dan juga peperiksaan yang sama. Jadi pendidikan yang disediakan ni melalui akta ni adalah pelbagai, ada banyak dan komprehensif skop dia serta dapat memenuhi keperluan negara dan memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Jadi Akta Pendidikan 1996 ni bukan sahaja dapat memantapkan sistem pendidikan tapi juga dapat memperluaskan skop pendidikan di negara ni. Jadi Akta ni meliputi semua kategori sekolah kecuali sekolah antarabangsa dalam sistem pendidikan kebangsaan. Jadi semua sekolah kebangsaan mesti menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar. Satu kurikulum
dan peperiksaan awam yang sama, maknanya standardized semua sekali, sama. Jadi akta ni juga menyediakan peluang untuk peningkatan pendidikan prasekolah, pendidikan perguruan, pendidikan khas, pendidikan swasta dan juga pendidikan teknikal. Jadi pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua diteruskan seperti biasa dan pengajaran bahasa asing turut digalakkan di samping memberikan keutamaan kepada pendidikan nilai-nilai murni. Okey, sekarang ni kita akan lihat dengan lebih jelas lagi perbezaan pendidikan sebelum, semasa dan juga selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi perbezaan pertama yang dapat saya simpulkan iaitu berkenaan dengan sistem pendidikan. Jadi sebelum merdeka, sebelum merdeka, sebelum penjajahan tu berlaku, sebelum penjajahan British berlaku, rakyat Malaysia pada ketika itu, orang Melayu pada ketika itu menggunakan sistem pondok. Sistem pondok, dan tempat-tempat mereka menimba ilmu ni banyakkannya berlaku di sekitar pondok, madrasah dan sekolah-sekolah agama. Semasa kedatangan British, semasa penjajahan British, sistem pendidikan telah ditukar. Cara nak menyebarkan ilmu telah ditukar dan menggunakan sistem pendidikan vernacular. Dan sistem ni dijalankan di sekolah-sekolah vernacular. Macam saya bagi tahu tadi, sekolah Melayu untuk orang Melayu, sekolah India untuk orang India, sekolah Cina untuk orang Cina. Dan selepas kemerdekaan, sistem pendidikan telah dilabelkan sama rata bagi semua kaum. Dari segi subjek, dari segi bahasa penghantar dan sebagainya. Dan sistem pendidikan yang sama rata ni dijalankan di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Yang macam saya bagi tahu tadi, sekolah Cina, sekolah jenis Cina, sekolah jenis Tamil dan sekolah kebangsaan menggunakan bahasa pengantaraan dan juga silibus kurikulum yang sama. Jadi, tujuan apa sebenarnya sistem pendidikan ni dilakukan di Malaysia? Baik, kita tengok sebelum merdeka, sebelum penjajah British datang. Sistem pendidikan pada waktu tu lebih merujuk ataupun lebih mengutamakan berkenaan dengan unsur keagamaan dan juga bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bermoral, berilmu dan juga beramal dalam aspek keagamaan. Semasa kedatangan penjajah British, mereka bertujuan untuk memberi sistem sosial tradisional orang Melayu dan juga mengawal sekolah-sekolah vernacular yang ditanggung oleh masyarakat sendiri, iaitu kaum Cina, dan juga mereka mewujudkan jurang kaum di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dia cuba nak pecahkan kaum Melayu untuk orang Melayu, kaum Cina untuk orang Cina dan kaum India untuk orang India. Sebab itulah timbulnya sekolah-sekolah vernacular tadi, sekolah Cina, sekolah India dan juga sekolah kebangsaan. Jadi selepas merdeka, tujuan sistem pendidikan ini diadakan untuk memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada semua rakyat, tanpa mengira kaum, bangsa dan sebagainya, dan menggalakkan perpaduan di antara kaum. Dan juga yang terakhir, melahirkan rakyat yang lebih berintelektual. Maknanya nak lahirkan rakyat ni yang lebih, orang kata, lebih maju ke depan, dan juga lebih pandai lah, dalam bahasa mudah yang boleh kita bagi tahu. Jadi macam mana pula perbezaan sebelum merdeka dan juga selepas merdeka dari segi tenaga pengajar pada waktu itu? Jadi sebelum merdeka dan sebelum kedatangan penjajah British, guru-guru yang ada mengajar di pondok, surau, masjid, madrasah dan sebagainya, ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi dan juga pengetahuan dalam agama menjadi guru-guru untuk mereka menimba ilmu. Semasa kedatangan penjajah British, guru-guru yang diimport daripada negara asal, maknanya cikgu daripada China, cikgu daripada India, cikgu daripada Inggeris dan cikgu Hok Melayu di tanah Melayu sendiri, dia import melalui negara masing-masing, negara asal masing-masing, untuk ajar kaum-kaum dia yang ada di tanah Malaysia pada tanah Melayu pada ketika itu. Dan selepas merdeka, guru-guru yang menerima latihan secara khusus dalam pendidikan. Selepas merdeka,
Ada. Selepas pelbagai atap pendidikan dibuat, maka kerajaan telah mengambil keputusan. Kerajaan pada ketika itu telah mengambil keputusan untuk memberikan latihan kepada guru-guru yang khusus, terutamanya dalam pendidikan. Kalau hari ini kita dapat tengok guru-guru yang lahir daripada Institut Pendidikan Guru, Institut Pendidikan Guru, ni adalah salah satu daripada cabang-cabang ataupun inisiatif orang dahulu untuk melahirkan guru-guru yang khusus dalam bidang pendidikan untuk mendidik rakyat supaya lebih bermoral dan juga mempunyai pengetahuan yang baik. Baik, macam mana pula dengan silibus? Macam mana pula dengan silibus pada ketika itu? Jadi sebelum merdeka ni dah belajar matematik ke? Sebelum merdeka ni dah belajar ilmu fizik ke dan sebagainya. Jadi cuba kita lihat dalam contoh yang diberi sebelum merdeka dan sebelum kedatangan penjajah British, kurikulum yang diajarkan kepada rakyat pada ketika itu adalah berkenaan dengan ilmu dalam bidang keagamaan. Sebab masa tu datangnya ulama-ulama ke tanah Melayu untuk mengajarkan, untuk menyebarkan tentang Islam di tanah Melayu. Semasa penjajahan British berlaku, mereka menurut kurikulum dan sukatan pelajaran negara asal dan tiada keseragaman. Maknanya sentiasa berubah sokmo kurikulum dia, kakak berubah. Dan selepas merdeka masyarakat di tanah Melayu telah menurut kurikulum yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada ketika itu dan diseragamkan di seluruh negara bagi semua jenis sekolah yang sedang berfungsi di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi sebelum merdeka, sebelum zaman kolonialisme British, murid-murid ni diajarkan berkenaan dengan ilmu mengaji dan membaca Al-Quran serta cara bersembahyang di masjid-masjid, surau dan juga madrasah. Dan bahasa penghantar yang diguna pada ketika itu, mereka menggunakan bahasa Arab dan gurunya kebiasaannya terdiri daripada imam-imam di surau-surau ataupun pondok. Semasa zaman kolonialisme, kerajaan Inggeris menggalakkan penubuhan sistem persekolahan yang bercorak perkauman. Jadi bila dia penjajah British mari ni, sebelum merdeka tu, dia lebih ajar kepada sistem perkauman, nak suruh pecah belahkan orang yang ada di tanah Melayu bagi memenuhi keperluan pendidikan masing-masing. Dan setiap sekolah mempunyai bahasa penghantar yang berbeza. Bila dia dah pecah, jadi sekolah tu akan ikut bahasa dia. Cina ikut bahasa Cina dan sebagainya. Dan selepas merdeka, zaman pasca merdeka, Ordinans Pembelajaran tahun 1957 dan Akta Ordinans 1961 telah digubal. Jadi bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantar rasmi pada semua peringkat sekolah. Sama ada seperti yang saya bagi tahu tadi, sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat pengajian tinggi. Zaman dasar ekonomi baru, dasar pendidikan disemak semula oleh Jawatankuasa Kabinet tahun 1979 dan strategi baru dibuat bagi memperkukuhkan lagi sistem pendidikan KBSR dan juga KBSM. Kurikulum bersepadu sekolah rendah dan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah. Zaman dasar pembangunan negara pula memperkenalkan berkenaan dengan tentang ICT dalam pendidikan dan menubuhkan sekolah bestari pada tahun 1999 dan menaik taraf kelayakan guru pada ketika itu. Dan zaman dasar wawasan negara mengutamakan perpaduan negara dan KSSR yang mementingkan penguasaan murid. Jadi tadi kita dah tengok berkenaan dengan perbezaan sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Jadi apa persamaan yang ada dalam sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka? Baik, yang pertama, penubuhan maktab perguruan bagi melahirkan lebih ramai guru Melayu yang terlatih dan berkualiti. Yang kedua, syarat berkaitan pelajaran bahasa Cina dan Tamil perlu disenaraikan jika jumlah murid lebih daripada 15 orang yang ingin mempelajarinya. Seperti dalam
dalam laporan yang saya bagi tahu tadi. Yang ketiga, masih mengekalkan bahasa penjajah bagi pembelajaran bahasa Inggeris. Yang keempat, masih mementingkan sekolah vocational. Kelima, sesetengah mata pelajaran masih dikekalkan walaupun diganti dengan nama lain bagi mata pelajaran tersebut. Dan yang keenam, sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi sekarang kita dah dapat lihat berkenaan dengan perbezaan dan juga persamaan sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan juga selepas merdeka. Jadi apa yang dapat kita simpulkan adalah pada hari ini kita sepatutnya bersyukur sebabnya sistem pendidikan yang ada pada hari ini sangat berkesan dan sangat memberi impak yang besar kepada murid dan juga seluruh kaum yang berada di Malaysia. Jadi sekian sahaja pembentangan saya untuk subjek EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azhar kerana banyak membantu saya dalam subjek Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.